إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. Ayat 66 ala sama juga dengan ayat 62 tu. Ada tu tambih, ada satu alat untuk ambil perhatian, untuk tarik perhatian. Ala ketahuilah, maknanya untuk kita tahu, kita semua mengambil perhatian untuk kita maklum. Apa dia? Allah ini, kalau Allah yang pertama tadi ayat 62, inna awliya, berkait dengan wali-wali Allah. Di sini pula mengenai orang-orang syirik ni, orang-orang yang sembah berhala. Inna lillah, ingat wahai orang-orang yang sembah berhala, yang syirik. Di mana dan bila-bila masa sama je lah. Inna lillah, sungguh-sungguh hanya milik Allah. Man fis samawati wa man fil ardh. Man ni biasanya lil aqil, untuk orang yang ada akal. Man tu untuk manusia, jin, malaikat, itu dia guna man. Sesungguhnya milik Allah makhluk-makhluk manusia, jin yang ada di bumi ni. Fis sama, malaikat lah. Wa man fil ardi, manusia dan jin. Tak termasuk makhluk-makhluk binatang, sebab dia tak panggil man. Makhluk binatang tak panggil man, dia panggil ma. Jadi ini kira hak orang berakal lah, sebab dia nak fokus manusia. Jadi man ni manusia lah kita kata. Semua manusia yang ada di bumi Allah ni milik Allah. Allah yang milik. Lillah tu lam tamlik dia panggil, milik Allah. Bukan milik sesama mereka, sehingga ada di kalangan ahli bumi, bila dia jadi pemerintah, dia guna orang bawah untuk taat ke dia, dan dia tidak taat pada Allah. Seolah-olah orang bawahan dia tu milik dia. Ataupun seumpamanya lah, kalau kita sebagai anak, sebagai ayah pun sama. Anak kita tu milik Allah, kena buat ikut ketentuan Allah. Tak boleh kita corak anak kita mengikut kehendak kita. Sebab anak kita itu milik Allah, cucu kita milik Allah, jiran kita milik Allah, semua kita milik Allah. Jadi dia nak fokusnya tentang orang yang sembah berhala ni, iaitu isunya berikut. Wa ma yattabi'u, ma tu manafi, tidak, dan tidak mengikuti alladzina tufa'i, oleh orang-orang yang yad'una min dunillah. Yad'u dengan makna ya'budun, menyembah. Sebab apa dia tak guna ya'budun min dunillah, dia guna yad'u?
Sebab orang sembah berhala ni dia minta, dia doa, dia minta pada berhala supaya berhala tu beri apa-apa yang dia hajati. Sebab tu dia guna yad'u. Sedangkan yad'u tu dengan makna ya'budu, menyembah. Kan? Diguna tempat makna menyembah dengan perkataan doa semata-mata untuk membayangkan sifat orang yang menyembah berhala tu, dia minta kepada berhala untuk tujuan dia. Okey. Syuraka tu min dunillah, syuraka tu pai atas tu dia maf'ul lah. Syuraka ni berhala lah tu. Orang-orang yang menyembah selain pada Allah itu, syuraka tu berhala, disembah berhala. In yattabi'una, in pun dengan mana tidak, tidaklah mereka mengikuti. Yattabi', in yattabi'una, yattabi'un tu mereka tu penyembah berhala tu, dia sembah berhala tu, dia yakin tak bahawa berhala tu dapat memberi manfaat pada dia masa dia sembah tu? Hati dia bulat tak? Dia rasa berhala tu betul-betul memberi manfaat tak? Allah kata, in yattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka mengikuti, mendoa kepada berhala itu illa dhanna, kecuali dhan je. Ya kok, ada harap-harap, dia main harap, tidak 100%. Dhan ni 50 ke bawah. 50 ke bawah. Tak sampai 51, tak sampai. Dia sangka. Inhum, tu. Wa inhum, dan sebenarnya tidak mereka, ini lagi teruk. Tidaklah mereka itu, mereka yang menyembah berhala itu, illa yakhrusun, mereka reka cipta je. Yakhrusun, mereka reka cipta. Dia buat berhala tinggi macam kita tengok dah kan. Lepas tu dia sembah. Dia sembah tu dia yakin 1% kah bahawa dia tu boleh menolong? Tak kau. Saja jangan sebab ikut nenek moyang buat gitu, dia buat juga. Ini Allah beritahu kepada kita. Ayat ni seolah-olah memberitahu kepada kita bahawa cara nak sembah Allah ni kan, tak boleh jenis cara Tuhan tolong tak yakin dengan Allah SWT. Tak boleh. Kita dengan Allah ni minta apa pun yakin. Yakin dengan Allah SWT. Allah tetap tolong, Allah tetap bersama kita. Tak boleh macam 50-50. Mari semayang kan, kita semayang, tapi Allah terima tak aku ni? Macam tak yakin dengan wibawa Allah. Allah kalau kita buat kerana dia terima. Kalau kita buat separuh-separuh kerana dia, separuh-separuh kerana orang, Allah tak terima. Sebab tu dia panggil ikhlas. Panggil ikhlas kan. Kita bila buat hak Tuhan, kita kena buat 100% pada dia. Kalau buat kerana Allah 100%, Allah terima. Tapi kalau buat kerana Allah 50, kerana nak tunjuk-tunjuk ke orang 50, maka Allah tak terima. Kita kena buat semua kerana orang tu. Buat semata-mata kerana Allah. Yang dikatakan ikhlas. Masa itulah Allah terima 100% kita. Bila kita nak buat pada Allah 100% ni berat kan? Kita kata aku nak mari semaya tiap-tiap waktu semaya jemaah dalam Ramadan ni, kita janji dengan Allah. Jadi kita kena buat 100%. Kok mana pun kita kena usaha. Tapi kita janji dengan Allah, kita tak buat. Jadi tidak istiqamah, tidak sabar. Bila tidak sabar, tak apa sebab, jadi kita tidak ada syarat amal soleh. Kan? Sebab syarat amal soleh ni bila kita janji dengan Allah, kita buat kerana dia, ikhlas, kita niat nak buat kerana dia, syarat yang juga, dan kita kena sabar melakukan apa yang kita nak buat tu, walau apa keadaan sekalipun. Itu panggil takwa, kan? Takwa. Jadi puak-puak yang nyembah berhala ni tak ada nilai ni.
Puak-puak yang nyembah berhala ni tak ada dia. Dia buat pun dia reka cipta, yakhrusun. Dia buat je, buat sendiri. Dia buat dia sembah. La yadhurru wa la yanfa'. Tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat pada dia. Orang kata kalau engkau pergi kat patung tu, kalau ambil barang dia, esok kamu balik rumah tak boleh tidur. Dia ganggu kamu. Dia kata itu yadhurru. Ada orang kata gitulah. Kita pergi kaca ambil buah tempat duk sembah berhala tu, buah kan comel situ. Dia kata balik-balik kamu tak boleh tidur. Kena kaca. Itu yadhurru, memudarat. Sedangkan Allah kata tak ada mudarat, tak ada manfaat. Macam mana ni? Itu iblis tu. Iblis. Bukan benda tu iblis. Sebab kita duk puja dia. Iblis pun buat hal lah. Bukan berhala tu. Berhala tak ada manfaat apa pun. Habis itu. Maknanya dua benda lah yang kita boleh faham daripada ayat ni. Kalau ala lillah, ala inna lillah, ingatlah sesungguhnya milik Allah manusia di langit dan manusia di bumi. Mana ada manusia di langit ya? Man tu manusia kita kata tak? Di langit. Mana ada manusia duduk di langit? Malaikat duduk di langit. Tapi as-samawat, 7 lapis langit. Wa man fil ardi, dan orang yang ada di bumi, 7 lapis bumi, mana ada? Ada satu ilmu dalam ilmu bahasa dia panggil ilmu kinayah ataupun kinayah lah. Dia ilmu dia panggil, dia menyebut man fis sama' tu bukan dia kata orang duduk langit tu. Wa man fil ardi bukan orang yang duduk atas bumi saja. Orang fis sama' ni orang hak tinggi-tinggi. Hak tinggi-tinggi, langit kan tinggi. Hak tinggi-tinggi tu sultan, orang hak atas-atas hak memimpin tu man fis sama' tu. Ada juga. Wa man fil ardi ni rakyat biasa. Kan? Itu ada dia ada ilmu dia panggil. Dia sebut orang duduk atas. Orang duduk atas tu siapa? Dia ada kuasa macam Firaun dulu, macam Qarun dulu, dia man fis sama'. Yang orang bawah ni man fil ardi. Hak duduk atas langit tu dia kuasa. Siapa yang milik dia? Lillah juga lah. Inna lillah man fis sama'. Orang-orang yang duduk atas pun Allah milik. Wa man fil ardi, orang yang rakyat biasa pun Allah milik. Ada dia punya penggunaan bahasa begitu. Kau tak apalah, kau orang langit, aku orang bumi ni ikut orang buat itu ada. Orang rakyat biasa ni ikut orang buat lah. Orang atas-atas ni dia ada kuasa. Tapi ingat kata Allah, inna tu. Ala inna lillah man fis sama'. Orang tinggi ke, wa man fil ardi, orang bawah ke, milik Allah. Jadi ada dua lah, sama ada umum gitu ataupun man fis sama' ni orang yang dianggap Tuhan, berhala tu. Wa man fil ardi, orang yang menyembah berhala tu. Boleh juga gitu. Itu nilai perkataan man fis sama' wa man fil ardi. Tinggi rendah. Maknanya kalau berhala tu dianggap tinggi lah, anggap Tuhan. Nah, begitu. Jadi isu yang dibangkit di sini ialah in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Tidaklah mereka ikut berhala-berhala mereka kecuali dalam bentuk sangkaan je. Tak bentuk yakin. Dhann ni lawan dia yakin. Dan wa in hum, tidaklah mereka menyembah itu kecuali mereka reka cipta, buat patung gini, buat macam kayu, macam-macam dia buat. Dia buat orang alim lah, dia sembah. Itu yakhrusun dia panggil. Habis itu. Ini sesalah masalah. Jadi dua benda lah kita kena dapat. Pertama, kita sembah Allah mesti yakin. Tuan-tuan kena ingat yang kita telah sebut syarat amal soleh. Pertama, berilmu, kita kena kenal. Yang kedua, niat. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sabar. Jadi kalau siapa-siapa yang buat amal, dia ada 4 tu, maka kata ahli tafsir dalam mentafsirkan ayat 110 surah Al-Kahfi, confirm amal orang itu Allah terima. Kalau dia buat, dia reti,
dan dia niat dan dia ikhlas. Maknanya tidak ada zon lah, tidak ada zon. Ikhlas mata-mata kepada Allah. Dan dia sabar, dia buat kerja hak dia nak buat dengan Allah tu, maka dia pasti mendapat amal soleh. Barang siapa yang dapat amal soleh, dia berpahala. Amal kita ni kalau buat tak soleh, tak ada pahala, free je. Kita buat puasa pun free. Dalam duduk masjid ni, contohnya kita duduk masjid ni, duduk free dapat pahala dengan syarat niat i'tikaf. Kalau tak niat i'tikaf, tak ada pahala duduk, walaupun duduk macam orang lain. Itu syarat dia. Syarat dia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala kita disebabkan amal kita soleh. Bila kita ada pahala, dia akan membawa kepada rahmat. Gitu. Dia punya tertib dia. Pertama buat amal, amal kena soleh. Bila soleh, baru ada pahala. Bila ada pahala, dia mendatangkan rahmat. Bila dapat rahmat, dia dapat segala jaminan dunia akhirat. Rahmat ni bila kita dapat tiga kan. Dunia Allah jaga kita sepenuhnya. Segala musibah Allah jaga tidak kena kita, dan bila kita dibangkit besok Allah redha dan Allah bagi syurga. Itu rahmat. Jadi nak dapat tu kena ada pahala. Nak dapat pahala kena buat amal. Nak buat amal kena soleh. Nak soleh kena ada ilmu, kena niat dengan betul, kena ikhlas dan kena sabar dalam melakukan perkara-perkara yang disuruh ataupun meninggal perkara yang dilarang itu. Itu. Baik, ayat kita pergi kepada ayat berikut pula, ayat yang ke 67. Huwa tu ganti nama Allah. Dia tak sebut Allah. Nah, kalau kita nak buang huwa, kita letak nama Allah, kita kata Allahul ladzi ja'ala lakum. Tapi sebab dia dah sebut dah ala inna lillah, dah sebut dah Allah, jadi tak payahlah ayat yang berikut sebut Allah, ganti nama dia lah. Jadi huwa. Huwal ladzi, yakni dialah Allah yang mana? Ja'ala lakumul laila. Ja'ala lakum, dia telah menjadikan. Ada orang tanya, Ustaz, apa beza dengan perkataan ja'ala, khalaqa, ansha'a? Ada tiga. Ja'ala, khalaqa, ansha'a. Semua tengok terjemah sama je. Kan? Dalam terjemah dia kata huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untuk kamu di ma fil ardi, semua di bumi ni dia cipta untuk kamu. Dia guna khalaqa. Di sini dia kata huwallazi ja'ala, yang tu mencipta, yakni menjadi. Apa beza? Dia tanya. Pas satu lagi dalam surah apa? Dalam surah Muluk kan? Qul huwallazi ansha'akum. Dalam surah Muluk kan? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kan? Itu dah. Qalilan man tashkurun. Dia guna ansha'a. Terjemah dialah mencipta kamu. Cipta juga guna ansha'a. Tuan-tuan, bila kita jumpa perkataan-perkataan begini, dia makna lebih kurang sama, tapi bezanya dari sudut. Kalau khalaqa, makhluk. Khalaqa ni Allah buat daripada tak ada kepada ada. Khalaqa, macam dulu kita tak ada, dan ni ada. Itu khalaqa lah. Bumi dulu tak ada, kemudian ada. Khalaqa. Yang ja'ala ni, bumi dah ada, malam dah ada, siang dah ada, tapi malam tu menjadikan kita boleh guna dengan baik, itu ja'ala. Dia bagi ruang pada kita, dia menyebab dia bentuk, dia jadikan malam itu tak, kata tidak, malam tu tenang. Siapa menjadikan malam tenang sehingga kita boleh tidur? Itu ja'ala dia panggil. Dia yang menjadikan begitu. Siapa yang menjadi? Dia jadi tangan kita. Kan? Dia khalaqa ni. Tangan ni khalaqa. Kemudian tangan boleh gerak ni, ja'ala.
Benda dah ada tapi tak boleh nak aktif. Telinga. Kan telinga ni Allah buat. Tapi boleh dengar tu Ja'ala. Dia aktifkan. Boleh tak nampak tu beza? Adapun ansya'a ni dia menjadi, jadi ni kita bila dia buat, kita lahir kecil. Lepas kecil tak boleh berjalan, boleh berdiri, boleh bergerak, besar. Lama-lama tua mati, itu ansya'a dia lahir. Makna proses daripada lahir sampai mati itu ansya'a. Macam kita tanda pokok, insya' dah. Kita buat masjid lah, kita kata. Dia panggil insya' ni, ansya'a. Masjid buat, daripada tak ada masjid, buat masjid sampai siap, itu ansya'a. Begitu juga lah kita. Jadi, itu beza. Menjadi, mencipta, tapi beza dari sudut proses perubahan gitu. Jadi di sini kita bila kita baca Quran, kita tengok huwallazi ja'ala, dia terjemah menjadi, tak kata khalaqa, dia tak kata ansya'a. Maknanya benda dah ada, Allah jadikan benda tu boleh diguna. Kalau Allah jadikan malam ini panas tak boleh guna, macam mana? Tak boleh tidur. Kan? Allah jadikan ekor ni sejuk. Kalau Allah jadi ekor ni panas, macam mana? Allah boleh buat kan? Huwallazi ja'ala lakum, dialah yang menjadikan ataupun menguruskan untuk kamu al-laila, malam itu, litaskunu fihi, untuk kamu sukun pada malam itu. Sukun ni sakana, untuk tenang. Malam tu sebenarnya Allah jadi untuk tenang. Sakana yaskunu, sukun, maknanya hati tenang, boleh tidur, boleh rehat malam tu. Wan nahara mubsira, dan Allah jadikan siang. Maknanya kita kena, wan nahar tu kita kena ambil lagi ayat depan tu. Mana seolah dua ayat ni, tapi Allah buat satu ayat. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara, maknanya wa huwallazi ja'ala lakumun nahar, panjang ayat asalnya. Wa huwallazi ja'ala lakumun nahara mubsira, tapi dia short, dia kat, jadi wan nahara. Itu cara kita nak faham ayat. Dan dia jugalah yang menjadikan untuk kamu siang itu mubsira, dapat mubsira ni kita boleh rancang, kita nampak terang, boleh buat kerja, boleh pergi mari. Malam gelap, itu dia yang menjadikan begitu. Benda dah ada malam. Kalau Allah buat malam macam siang, tak boleh buat apa. Buat siang macam malam, tak boleh nak kerja. Ada matahari dan seumpamanya. Gitu. Inna fi dzalika laayatin, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat, benar-benar bukti kebesaran Allah. La ayat tu maknanya tanda-tanda. Kita tak tengok ayat-ayat Quran dah. Tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa yang memikirkan tentang kebesaran Allah itu. Liqaumin, bagi mana-mana kaum tu sifat dia macam mana? Yasma'un, mereka itu mendengar. Mendengar apa? Dengar ni, dia dengar cakap Allah. Kita kata kita baca Quran, terdengar Quran. Apa makna dengar Quran? Dengar kata. Dengar ni bukan dengar lepas dah. Dengar ikut. Dia panggil dengar tak? Dengar, mau dengar tak aku cakap? Dengar. Tapi kenapa tak ikut? Lain cerita. Jadi yasma'u ni dengar perintah, ikut perintah, taat kepada perintah. Itu panggil mana-mana kaum yang dengar ketentuan Allah, dialah yang akan melakukan perkara yang disuruh Allah. Adakah kaum yang tak dengar cakap? Ada. Iaitu dalam ayat berikut. Qalu ittakhadallahu walada subhanahu wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ni ada jenis orang kata Allah ada anak, Allah ada wakil. Qalu ittakhadallah. Kalau kita berhenti,
kita baca ittakhadha. Kalau kita wasal, kita baca qalu ittakhadallah. Jadi mereka berkata, mereka siapa tu? Kata ulama ahli tafsir, orang Yahudi Nasrani, yang menuduh Allah itu ada anak. Ittakhadallah. Ittakhadha ni dia ambil, dia lantik. Ni anak aku ni. Ada. Ni bukan anak aku. Jadi itu panggil ittakhadha. Setengah ulama mengatakan ittakhadha ni mereka menuduh Allah mengambil anak akak, ambil anak akak. Orang Yahudi dia kata Uzair bin Allah, Nasrani kata Isa bin Allah, orang Arab dia kata malaikat banatullah, kan? Dia latih sendiri. Subhanahu, maha suci Allah. Mana tak tuduhan mereka itu palsu, kita kena kata subhanallah. Nah, subhanallah. Kita dah sebut sebelum ni ada 4 cara bila kita tengok makhluk Allah untuk kita sebut, kan? Kita sebut dah. Bila kita tengok hak Allah buat tu, tengok apa-apalah, kita kena sebut apa? Kalau kita tengok contohnya, kita tengok ada kat rumah tu ada ular. Tak, ada ular. Biasanya kalau tengok ular yang bahaya tu, kita kata apa? Kita tak ingat dah, ingat ketakut ular je. Tapi dalam surah Al-Imran Allah ajar, bila kita tengok makhluk yang Allah cipta ni, kita kena kata ma khalaqta hadza batila. Pertama sekali kita kena kata tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Yang kedua, kita kata subhanallah. Subhanallah. Yang ketiga, kita kata faqina adzabannar. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada kesukaran dan kesusahan benda yang kau cipta ini di dunia dan akhirat. Yang keempat, kita kata wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Kau masuklah kami semua ini akan syurgamu bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Makna bila kita tengok benda-benda yang Allah cipta yang kita rasa tak guna, tapi kita kena kata Allah tak ada yang dia buat ni tak guna, mesti ada guna. Dan kita kata yang kedua, subhanallah, hebat Allah buat benda yang kita tak nampak nilai dia, tetapi ada nilainya. Yang ketiga, kita kata faqina adzabannar, kita minta Allah lepaskan kita daripada keburukan yang ada depan kita tu. Dan yang ketiga, kita minta wa adkhilnal jannata mal abrar. Kita minta di dunia Allah beri keamanan kepada kita, dan Allah beri keamanan dalam sehingga kita masuk syurga Allah di akhirat nanti. Itu cara Allah. Apa untungnya kalau kita cakap gitu bila kita tengok makhluk Allah? Untungnya hati kita dibersihkan Allah. Untungnya doa kita mustajab. Itu nak jadi wali-wali Allah, kena bersifat demikian. Kita sentiasa bersama Allah. Tengok apa pun ingat pada Allah. Gitu. Huwallazi ja'ala lakum qalu ittakhadallahu waladan subhanahu. Maha suci Allah daripada tuduhan itu. Yang mereka mengatakan, Yahudi Nasrani mengatakan Allah itu ada anak, Allah mengambil anak. Subhanah, terus kita kata. Sebab tu kalau boleh jangan break masa baca. Qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Kita tolak terus. Yang sebenarnya Allah macam mana? Huwal ghani. Allah itu maha kaya. Maha kaya daripada tuduhan itu. Allah tak ada anak. Bahkan Allah itu sifatnya lahu, memiliki ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di bumi dia yang milik. Tak ada anak-anak pun. Dia yang milik. Milik dia. Dia buat dan dialah pemilik. Ma tu selain pada manusia lah. Dan termasuk manusia. Bila sebut ma ni, benda-benda di atas langit, atas bumi, semua makhluk termasuk manusia. Tapi kalau sebut man, manusia saja. Ataupun makhluk yang berakal saja. Gitu.
In indakum min sultanin bihadza, tidaklah indakum kamu semua, indakum tu hak kamu miliki tu, indakum. Tidaklah yang kamu miliki semua itu min sultan, dari sesuatu sultan ni bukti ataupun dalil bihadza, yang kamu kata Allah ada anak, ni tidaklah kamu ada sultan. Sultan ni bukan sultan dia kata sultan Selangor, bukan sultan tu. Sultan ni maknanya dalil. Kita kata Allah ada anak, ada dalil tak Allah milik anak? Tak ada pun. Tak ada. Cuma kenapa kamu kata? Saja nak tuduh-tuduh, nak reka cipta. Ini dia panggil ayat berikut dia akan sebut reka cipta. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Manusia yang bernama Yahudi, Nasrani, kamu nak cakap gitu. Taqulu, kamu nak cakap 'ala Allah, terhadap Allah, ma la ta'lamu, perkara yang kamu tak tahu. Ini perangai setengah manusia nak cakap tapi tak ada ilmu. Pokok Yahudi ni, Nasrani ni, dia cakap, dia reka cipta. Dalam Taurat tak ada pun. Dia ubah kitab Taurat. Dia kata di Palestin ini, dia kata dalam kitab dia boleh bunuh. Allah suruh bunuh laki, puan, semua dia suruh bunuh. Anak kecil, binatang suruh bunuh. Mana ada dalam tu? Kalau betul ada dalam Taurat, wajib ada dalam Quran. Sebab Quran ini dia ambil balik ilmu-ilmu yang ada dalam Taurat, Injil tu. Dia musaddiqan, dia membenarkan balik. Kalau betul lah apa yang mereka kata itu benar, pasti Quran ada. Tapi lah Quran tak ada, maka mereka adalah penipu dan mereka cipta semata-mata. Sehingga Allah kata, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu. Apakah kamu nak bercakap dalam perkara-perkara itu, perkara-perkara yang kamu tuduh Allah ada anak tu, perkara yang kamu tak tahu. Jadi macam mana kita nak jawab ke dia soalan ni? Dalam ayat berikut Allah ajar kita untuk jawab tuduhan-tuduhan yang dituduh oleh mereka ini. Qul, qul ni Allah ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi saja, kita umat Nabi pun termasuk di bawah qul. Innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba, sesungguhnya orang-orang yang mereka cipta terhadap Allah pembohongan itu, la yuflihun. Betul kau Ustaz? La yuflihun. Mereka tidak ada untung. Tengok Yahudi ada untung. Yahudi berkuasa hari ini, Amerika berkuasa hari ini. Kenapa Allah kata la yuflihun, sedangkan dia lebih baik daripada kita? Kita persoalkan. Allah kata orang-orang yang mereka cipta terhadap Allah seperti Yahudi, Nasrani hari ini, la yuflihun, mereka tak ada untung. La yuflihun. Tak. Ayat ni tak kena. Tak logik. Sebab realitinya mereka yuflihun hari ini. Tengok, kita pula tidak yuflihun. Macam mana nak jawab? Allah jawab kepada kita. Dia kata apa? Mata'un fid dunya. Memang dia yuflihun, tapi mata'un fid dunya, dia itu mewah dunia aja. Akhirat nanti macam mana? Tsumma ilaina marji'uhum, kemudian kepada kamilah mereka akan kembali. Tsumma nudhiquhumul azab, dan bila sampai kepada kami di akhirat nanti, kami rasakan mereka azab yang keras, bima kanu yakfurun, dengan apa yang mereka semasa di dunia mengingkari. Maknanya apa? Maknanya orang yang hidup hebat di dunia ni sebenarnya tidak termasuk dalam yuflihun. Tak termasuk dalam yuflihun. Falah ni dia kira dunia akhirat. Dia tak panggil falah sekadar jutawan dunia, milioner dunia, hebat dunia, dia tidak panggil falah. Falah ni sampai ke akhirat. Jadi
Kalau orang kafir dia hebat dunia, berapa hari je. Lepas pada tu, bila dia kembali pada Allah, terus dia azab. Orang kata, orang kafir ni kalau dia mati, dia tak diseksa. Betul ke? Orang kafir masuk kubur, kubur-kubur setengah-setengah Cina kan, dia buat di dalam atas bukit berdiri gitu. Dia hidup, tak seksa. Dan surah Yasin sebut tak? Wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayat 50 ke? 51 dah surah Yasin. Orang kafir bila dia bangkit daripada kubur, dia kata, siapa kejut aku daripada tidur sedap ni? Ulama ada yang mendalilkan ayat ni bahawa kafir ni duduk dalam kubur tak kena azab, macam tidur je. Jadi hak orang kena azabnya orang Islam. Kalau gitu baik tak usah jadi orang Islam. Jadi orang kafir sebab tak kena azab. Sedap kita kecek dah. Sebenarnya kalaulah kita ambil pandangan ni mengatakan orang kafir tak kena azab, betul lah. Sebab itu falah dia masih lagi dalam kubur, masih dalam peringkat mata'un fid dunia, seronok di dunia. Di akhirat tu, lepas pada dia bangkit pada kubur tu, terus dia bawa ke neraka. Orang Islam, walaupun dia diazab dalam kubur, kalau diazab, anak dia ni doa, lepas tu infak dia ni, sedekah jariah ni ada, makin kurang, bila dia dibangkit daripada kubur besok, dosa-dosa dia terhapus masa dalam kubur. Maka di akhirat besok tak ada dah. Dia lepas dah. Ada. Mana nak kita duduk tidur senyap-senyap, bangun-bangun kena masuk dalam penjara. Satu lagi, kita tidur ni susah dah, tapi bangun-bangun masuk syurga. Sama-sama lamanya. Gitu beza antara orang kafir. Ada pandangan kedua yang mengatakan orang kafir ni duduk dalam kubur kena azab juga. Tapi azab dalam kubur tu ringan, tidak sama dengan azab akhirat. Bila dia dibangkit di akhirat nanti, dibawa ke neraka, dia tak rasa dia azab dalam kubur kerana terlalu berat azab di akhirat. Itu ada pandangan kedua mengenai azab ni. Azab kubur. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, itu yang dapat kita bincang pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapat satu kefahaman dalam ayat-ayat sebegini. Kita tangguh dulu untuk setakat ayat 70, insya-Allah. Rupa-rupanya dunia ni sekejap je, mata'un fid dunia. Sebab itu kita tengok, kalau kita ukur dengan dunia, memang orang Islam tak hebat. Tapi kalau ukur siapa akhirat, Islamlah yang terbaik, kan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, baris ni dia dalam ilmu bahasa dia termasuk dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni dia tengok baris. Baris ni melibatkan kedudukan mana-mana kalimah dalam ayat. Maknanya kalau perkataan, kadang-kadang kita jumpa baris depan, baris atas, baris bawah, baris mati kan. Benda sama, perkataan sama, tapi kalau letak pada kedudukan subjek, dia kena bagi depan. Kalau letak dalam ayat dalam kedudukan objek, dia kena bagi atas. Kalau dia duduk dalam kedudukan selepas huruf ila, ala, min, huruf ja dia panggil,
dia kena wajib baris bawah. Baris je. Makna sama je. Makna dari sudut kalau Allah, Allah lah. Tapi dia berubah bila berada dalam struktur ayat. Sebab itulah dalam bahasa ni kita kena belajar pak ilmu. Kan? Pak ilmu bahasa sekurang-kurangnya. Ilmu mengenai bacaan dia panggil tajwid, ataupun ilmu suara, huruf-huruf, ilmu belajar huruf. Yang kedua dia panggil ilmu perkataan, ilmu saraf, ilmu mengenai perkataan. Yang kedua ilmu kita nak faham ayat, susunan ayat, baris, semua bacaan, semua jamak mufrad ni dia ilmu nahwu. Tiga ilmu ni tidak langsung melibatkan makna. Kita tak reti lagi. Kalau kita belajar ilmu tajwid, ilmu saraf, ilmu nahwu, dia tidak menolong kita memahami lagi. Dia kena wajib belajar satu ilmu, dia panggil ilmu balaghah. Yang ni baru cerita pasal makna. Makna pada huruf. Kita kena belajar balaghatul huruf wal aswat. Makna pada kalimah yang berubah, 14 berubah tu. Kata bayak tubuh, kitabah, maktub, semua tu. Katib. Sampai 14 tasrih tu, kita kena belajar ilmu saraf. Kita kena belajar balaghatul sarfi ataupun balaghatul kalimah. Balaghah di sudut penggunaan kalimah. Macam mana dia guna macam ni kan. Lepas tu, balaghah juga kita kena balaghatul ayat. Balaghah dari sudut ayat. Maknanya ilmu makna ni pada suara, pada huruf, pada perkataan dan pada ayat. Makna balaghah ni penting sangat untuk pelajari. Dia ada 3 peringkat. Peringkat makna, peringkat tafsir kepada makna, dan peringkat yang kita kata langit tadi. Itu balaghatul badi' dia panggil. Langit tu bukan langit. Dia sebut langit ni orang ada kedudukan. Bumi tu bukan bumi, orang yang bawah, orang yang membumikan diri dia. Orang rakyat biasa. Sampai gitu kita tak faham kalau kita tak belajar ilmu balaghatul badi'. Balaghatul badi'. Jadi Masjid Syakirin kena buat ilmu balaghah ni. Kena ajar ilmu nahwu dah ada dah, nahwu sarah. Mungkin balaghah tu mungkin tak ada lagi. Balaghah ni kita tak, kalau tak belajar kita tak faham lah. Kita tak faham. Kenapa Assalamualaikum guna sin, tak guna sad. Saf, betulkan saf kan? Kenapa kita guna saf, kita tak guna sin? Salah guna sad, tak guna sin. Lepas tu kita tulis dengan bahasa Melayu jadi sin. Saf. Itu jadi tak betul sah sampai bila-bila tu. Sebab kita ubah suara yang asalnya sad jadi sin. Itu macam itu, banyaklah proses perbincangan berkaitan dengan ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi' dalam ilmu balaghah. Kena belajar tu. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua.